Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang, Buletin UKAS edisi tengah hari 10 April 2020 bersama saya Enes Junatan Seribu. Berita utama, sebuah pesawat mas kargo yang membawa 50 tan peralatan perlindungan peribadi PPE dan bekalan perubatan yang ditempah khas dari China selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching pada Khamis. Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Sarawak, Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah yang mewakili Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS berkata, kesemua PPE dan bekalan perubatan itu akan diagihkan kepada semua hospital di negeri ini dan petugas barisan hadapan dalam memerangi wabak COVID-19. Respirator, ini penting ni. Ya. Respirator 125,880 pieces. Surgical mask ada 900,000, medical protective overall ada 50,040 pieces, medical protective shoes untuk kasut ada 50. Jadi jumlah kesemua adalah 50 tan. 50 tan. Volume metric tan. Keseluruhannya lah. Ini adalah yang telah dibeli oleh Kerajaan Negeri Sarawak. Sementara itu, Menteri Muda di Pejabat Ketua Menteri Hal Ehwal Korporat dan Unit Komunikasi Awam Sarawak, Abdullah Saidul berkata, kesemua PPE itu akan ditempatkan di sebuah gudang di Demak Laut sebelum diagihkan ke seluruh negeri. Hari ini kita menyaksi ketibaan kargo daripada China. Mas yang CM telah umumkan awal dulu yang akan diagih secara percuma kepada hampir 500,000 throughout Sarawak. Berikut merupakan antara PPE yang ditempah khas oleh Kerajaan Sarawak. Laporan seterusnya. Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Datuk Seri Nancy Sukri berharap pihak perhotelan di negara ini mematuhi prosedur operasi standard SOP proses kuarantin warga Malaysia yang kembali ke tanah air. Jelas Ahli Parlimen Batang Sadong itu, SOP yang ditetapkan penting bagi membantu negara membendung penularan wabak COVID-19. Di sini kita menyaksi sendiri bagaimana implementasi ini dipatuhi oleh semua pihak dan kita berpihak kerajaan ucapkan banyak terima kasih atas pengorbanan semua untuk memastikan Malaysia ini selamat. Beliau berkata demikian ketika melakukan kunjungan di sebuah hotel di Selangor yang telah diwartakan sebagai stesen kuarantin bagi melihat sendiri prosedur penempatan rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara dan wajib dikuarantinkan selama 14 hari pada Khamis. Datuk Seri Nancy menambah, pihak perhotelan juga telah menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan patuh kepada arahan pengendalian seperti yang dikehendaki dalam memastikan Malaysia dan rakyatnya berada dalam keadaan selamat. Berita berikutnya, seramai 120 orang daripada Mukim Pinang Jawa termasuk 30 orang yang memohon bantuan dari pihak Jabatan Agama Islam Sarawak telah diagihkan bantuan bekalan makanan bertempat di Masjid At-Taqwa, Kampung Pinang Jawa, Kuching pada Khamis. Kagum dengan keprihatinan masyarakat, Pengarah Jabatan Agama Islam Sarawak, Ustaz Khalidi Ibrahim merakamkan penghargaan kepada Bank Rakyat Cawangan Satok serta Ahli Jawatan Kuasa Masjid dan Surau Mukim Pinang Jawa atas kerjasama yang disumbangkan bagi membantu golongan yang terkesan akibat pelaksanaan PKP. Melahirkan rasa banyak-banyak syukur, terima kasih kepada semua penyumbang. Ya, sama ada yang dapat disebut, yang tidak dapat disebut, dan bukan majlis ini sahaja yang diadakan, banyak juga di tempat-tempat lain. Kita merasa sangat kagum dengan masyarakat kita di Malaysia, khasnya di Sarawak ini, keprihatinan mereka dalam membantu pihak yang memerlukan bantuan di seluruh negeri. Ini tidak termasuk daripada bantuan khas daripada kerajaan, sama ada kerajaan persekutuan dan atau kerajaan negeri Sarawak. Tambahnya, bantuan sampingan yang diperuntukkan melalui tabung Baitulmal Sarawak dianjurkan oleh pihak masjid, NGO dan badan-badan kebajikan yang lain juga turut membantu dalam program kebajikan itu.
Sementara itu, wartawan Buletin UKAS sempat menebual pihak jawatan kuasa Mukim Pinang Jawa dan para penerima bantuan sekitar program kebajikan itu berlangsung. Saksikan laporannya. Harapan daripada kita selaku Sekretariat Mukim dengan sokongan serta kerjasama daripada pihak media, pihak jabatan-jabatan yang lain serta masjid dan surau Mukim Pinang Jawa, kita berharap semoga sumbangan yang telah diedarkan ini dapat meringankan beban, dapat membantu golongan yang memerlukan di luar sana. Saya selaku orang kuat yang ngatur daripada A sampai Z lah untuk program tu. Alhamdulillah, saya memang rasa puas hati dan rasa bersyukur gila kepada Allah SWT sebab memberi kami orang untuk kekuatan untuk kami orang teruskan program tu. Masing-masing ada menyumbang sedikit sebanyak wang ringgit, tenaga untuk kami orang jayakan program sumbangan hari tu. InsyaAllah sekiranya ada sumbangan yang lebih, kita akan buat lagi pada masa akan datang. Saya mewakili teman-teman dan yang layak menerima ini. Terima kasih kepada pihak JAIS dan pihak-pihak bantuan yang telah memberikan sumbangan. Barang-barang yang mereka berikan kepada saya ialah beras 10 kilo, telur 1 tray yang 30 biji itu dan makanan keperluan asas seperti kicap, mi, gula, tepung dan lain-lain. Mewakili jemaah saya, jemaah surau, kerana sering datang ke rumah nanya bantuan lah. Jadi saya mohon dengan pihak Jabatan Agama Islam, alhamdulillah hari itu nyampai dengan kami 20 orang lah, untuk 20 orang, saya mewakili 20 orang. Menerima bantuan dari Sidak Group to USK, kami berterima kasih. Semoga virus corona tu cepat berakhir dan umat-umat Islam dapat berkumpul seperti biasa. Semua tu kami sangat-sangat membantu orang yang seperti kami. Seterusnya, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS memaklumkan seramai 1,976 petugas dari pelbagai agensi telah melakukan operasi nyah cemar di kawasan zon merah dan zon jingga, di mana jumlah kawasan ini telah diperluas dari 51 kawasan kepada 86 kawasan bermula 30 Mac hingga 14 April 2020. Dalam kenyataan medianya pada Khamis, JPBNS telah memperluaskan operasi nyah cemar ke kawasan perumahan dengan kerjasama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan dengan kerjasama Housing Development Corporation. Kuching sebanyak 35 kawasan diikuti Miri 19 kawasan, Sarike 11 kawasan, Semarahan 8 kawasan, Limbang 6 kawasan, Betong dan Sibu masing-masing 3 kawasan dan Bintulu 1 kawasan. Sebelum mengakhiri Buletin UKAS, saksikan langkah-langkah pencegahan COVID-19. Virus COVID-19 adalah spesies baharu dalam famili coronavirus yang menyebabkan pelbagai penyakit dan selsema. Tanda awal virus COVID-19 adalah demam yang berpanjangan dalam tempoh 14 hari, batuk berterusan dan kesukaran bernafas. Jika terdapat tanda-tanda awal, jangan panik. Amalkan langkah awal dari terkena jangkitan. Kerap membasuh tangan. Jangan sentuh mulut, hidung dan mata ketika tangan kotor. Elak berdekatan dengan pesakit. Hindari ke tempat awam ketika tidak sihat. Tutup mulut dan hidung ketika bersin. Anda juga dinasihatkan tidak mudah mempercayai berita yang tidak sahih. Elakkan berita palsu. Tak pasti, jangan kongsi. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Ernest Jonathan Seribu dan kru penerbitan. Bertemu kembali Buletin UKAS edisi petang. Jaga diri dan sentiasa berwaspada. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari ukas.sarawak.gov.my atau di Facebook, Instagram, Twitter dan saluran YouTube Buletin UKAS. Salam UKAS.